Salam sejahtera. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan dan lucu juga. Apabila Menteri Besar Sempoi kena seru selepas kaki tangan mendakwa 9 bulan gaji tidak dibayar. Wah, bayangkan saudara-saudara sekalian kalau kaki tangan mendakwa sudah tidak dibayar selama 9 bulan gaji. Bukankah itu satu perkara yang amat mendukacitakan? Macam manalah keluarga tu nak makan, nak menanggung hidup, kalau gaji dah tak dibayar selama 9 bulan. Anak syarikat kepada Perbadanan Menteri Besar MBI iaitu Kedah Agro Holding Berhad didakwa tidak membayar tunggakan gaji kaki tangan selama 9 bulan. Perkara itu didedahkan salah seorang kaki tangan anak syarikat tersebut kepada aktivis politik yang juga Ketua Penerangan Siswa Keadilan, Wan Hadi. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur tidak dapat mengelak dari dikaitkan kerana syarikat GLC tersebut dikatakan berada di bawah kendalian Sanusi. Berdasarkan mesej tular dipercayai dari kaki tangan syarikat tersebut, individu itu mendakwa surat telah pun dihantar kepada Sanusi mengenai tunggakan gaji mereka, namun tiada keputusan yang diperoleh. Kami di anak syarikat GLC di bawah MBI tidak dapat gaji selama 9 bulan. MBI ini Menteri Besar Incorporated di bawah Menteri Besar Kedah, kata mereka. Kami dah hantar surat ke Menteri Besar untuk pengetahuan dia yang kami tidak peroleh gaji dan meminta CEO di tempat kami letak jawatan. Namun, balasan yang diberi itu tiada kata putus. Kami cuma nak hak kami sebagai pekerja sahaja, katanya dalam satu mesej yang dikongsi oleh Wan Hadi di platform X. Dakwa individu itu lagi, petisyen juga telah dihantar ke kediaman rasmi Sanusi di Dewan Seri Mantolun, Kedah. Namun tiada kata putus yang diberikan. Sementara itu menerusi 2 helai surat yang didedahkan dipercayai, surat balas dari Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, pejabat itu antara lain memaklumkan bahawa Kedah Agro Holdings baru sahaja menerima tawaran menjalankan perniagaan yang baharu. Dengan pendapatan itu kelak, ia akan digunakan untuk membayar gaji-gaji yang tertunggak. Dengan erti kata lain, syarikat tersebut tidak mempunyai dana ketika ini untuk melangsaikan tunggakan gaji pekerja. Sementara itu, dalam pendedahan lain, Kedah Agro Holdings didakwa tidak melakukan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sehingga 2 ke 3 tahun. Wow. Dengan ini, kalau benar Kedah Agro Holdings tidak melakukan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sehingga 2 ke 3 tahun, habislah. Ini akan boleh menyebabkan Kedah Agro Holdings mungkin akan diharamkan, ditutup atau akan didakwa kerana ini sudah menyalahi undang-undang dalam bidang pencaruman wang simpanan pekerja untuk semua pekerja. Itulah antara komen daripada netizen. Mereka kata, Sanusi janganlah terlalu sibuk mengganggu pentadbiran Anwar Ibrahim. Jadilah pula Menteri Besar Kedah, kata mereka. Sibuklah menjaga Kedah sahaja. Contohnya menyelesaikan isu kaki tangan tidak dibayar 9 bulan gaji ini. Kita jumpa lagi untuk ulasan seterusnya. Salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Selamat berpuasa kepada rakan-rakan beragama Islam. Ini pendedahan daripada Menteri Keselamatan Dalam Negeri, iaitu Saifuddin Nasution Ismail. Beliau mengatakan akan ada lagi pemimpin berprofil tinggi Perikatan Nasional sertai PKR. Wow, ini bukan calang-calang ceritanya. Bayangkan pemimpin berprofil tinggi Perikatan Nasional bakal menyertai PKR.
Dan yang menyatakan pula ialah Saifuddin, yang juga pemimpin besar dalam parti PKR. Setiausaha Agung PKR ini mengatakan bahawa beliau menjangkakan lebih ramai individu berstatus profil tinggi daripada Perikatan Nasional PN akan meninggalkan parti masing-masing dan menyertai PKR. Katanya, pihaknya ada menerima permohonan daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang mempunyai nama besar di dalam area politik negara dan berminat untuk menyertai PKR. Bagaimanapun, Saifuddin dalam temu bual dengan Akhbar Utusan Malaysia menegaskan bahawa PKR tidak menggunakan apa-apa elemen seperti memujuk, mengumpan atau mengugut. Sebaliknya, katanya adalah lebih bernilai keanggotaan parti jika ia pilihan sendiri. Saya boleh mengesahkan masih ada lagi orang-orang yang telah mendatangi dan menghubungi kami sama ada di peringkat saya atau presiden iaitu Anwar Ibrahim yang menzahirkan hasrat sama. Kalau ada berita di sana, di sini tentang kemasukan anggota biasa bersatu dan sebagainya, itu saya anggap perkara biasa. Sebab memang kami menerima pada sepanjang masa. Setiap bulan apabila saya bermesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP, satu agenda khas Setiausaha Agung membentangkan permohonan menjadi anggota parti mengikut negeri dan cabang di seluruh negara, katanya lagi. Mengulas lanjut, Saifuddin Nasution Ismail berkata, PKR membuat beberapa ketetapan sekiranya yang memohon dan meminta untuk diterima terdiri daripada mereka yang berpengaruh. Jadi itu mesti diberi justifikasi dan penerangan. Memang ada individu high profile yang mohon, katanya. Semalam, bekas anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata, lebih ramai pemimpin dan ahli perintis parti itu di semua peringkat akan menyertai PKR. Selain Faiz, penyertaan terbaru Bersatu ke PKR termasuk bekas adun dengkil Adhif Shan Abdullah. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda tentang ahli-ahli daripada Perikatan Nasional, khususnya orang-orang yang berprofil tinggi, pemimpin-pemimpin berprofil tinggi daripada Perikatan Nasional yang kini berpusu-pusu menyertai PKR. Adakah ini satu isyarat bahawa parti Bersatu sudah memang betul-betul rosak, sudah tidak lagi berjalan mengikut objektif penubuhannya, yaitu mahu menggantikan UMNO? Adakah Bersatu sekarang tidak lagi mempunyai hala tuju perjuangannya dan sibuk pula nak membuat perkara-perkara yang tak sewajarnya? Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan dan pengakuan paling tak disangka-sangka datang daripada Parti Bersatu, bekas pemimpin besar di Bersatu, orang kuat Muhyiddin Yassin. Ini adalah berita yang mungkin paling malang untuk Parti Bersatu. Apabila Dr. Faiz mengatakan ramai lagi pengasas Bersatu akan sertai PKR. Dikhawatiri sekarang ialah tinggal orang-orang baharu sahaja yang akan menjadi saki baki kekal di Parti Bersatu. Apabila pendedahan ini mengatakan ramai lagi pengasas Bersatu akan sertai PKR. Apabila menyebut pengasas Bersatu, ini bermaksud mereka ialah orang-orang yang penting pada permulaan penubuhan Parti Bersatu. Dan pasti ada orang baru yang sedang berkuasa. Pendedahan baru-baru ini mengatakan ada kartel di dalam Parti Bersatu. Mungkin ada kaitan dengan perkara ini. Adakah dengan lebih ramai pengasas Bersatu akan menyertai PKR akan menyebabkan Parti Bersatu sudah tidak relevan lagi atau tidak mampu menggantikan UMNO? Bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Dr. Muhammad Faiz Naaman menjangkakan
Lebih ramai pemimpin dan pengasas parti itu di semua peringkat akan menyertai PKR. Muhammad Faiz yang mengesahkan penyertaan dalam PKR semalam membayangkan perkara itu akan berlaku dengan lebih ketara menjelang pemilihan Parti Bersatu yang dijangka berlangsung tahun ini. Saya boleh katakan pengisytiharan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang, Datuk Abdul Rashid Asyari, Rabu lepas adalah bibit awal penghijrahan sokongan. Dengan pemilihan, kepimpinan baharu bersatu bakal diadakan kelak. Saya yakin akan ada pihak yang banyak berjasa kepada parti bakal terpinggil oleh kerana permainan geng kartel. Mereka ini akan membentuk gelombang penolakan besar di semua peringkat terhadap bersatu, katanya kepada Bernama hari ini. Bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Kelang itu berkata, beliau yakin penghijraan itu akan bermula dari Selangor, melibatkan ahli yang berjawatan atau mereka yang mengasaskan penubuhan bersatu di semua peringkat di negeri itu. Berhubung keputusan menyertai PKR, Muhammad Faiz berkata, pemilihan itu tidaklah terlalu sukar, mengambil kira kerjasama yang pernah beliau jalinkan dengan pimpinan dan akar umbi PKR, khususnya di Selangor semasa pilihan raya umum ke-14 ketika bersatu berada dalam gabungan Pakatan Harapan PH. Beliau berkata, objektif penubuhan bersatu juga tidak jauh berbeza dengan PKR. Dengan kedua-duanya menentang golongan kleptokrat dan penyalahgunaan kuasa, sekaligus memudahkan beliau menerima pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat persekutuan dan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari di Selangor. Semalam, Muhammad Faiz dalam catatan di Facebook berkongsi berita beliau dan bekas Adun Dengkil Adhif Syan Abdullah yang juga bekas Ketua Pemuda Bersatu Selangor diterima menyertai PKR dan perkara itu diumumkan Amiruddin pada Majlis Doa Selamat dan sesi penerangan isu-isu semasa di kediaman rasmi Menteri Besar Selangor Ahad lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada rakan-rakan yang beragama Islam. Hari ini kita digemparkan dengan satu pendedahan di media bahawa tiada jaminan isteri daim tidak lari jika pasport dikembalikan, kata pendakwa. Pihak pendakwaan memberitahu Mahkamah Tinggi di sini pada Rabu bahawa tiada jaminan isteri bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin iaitu Toh Puan Naimah Abdul Khalid akan kekal berada di negara ini jika pasport antarabangsanya dikembalikan secara tetap. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Aladin berkata demikian ketika prosiding pendengaran di hadapan Hakim Datuk Ahmad Bache berhubung permohonan Naimah untuk menyemak perintah Mahkamah Session di sini berhubung syarat tambahan serahan pasport bagi kes gagal mengisytiharkan harta. Menurutnya, pembelaan bagi pihak Naimah tidak boleh menggunakan hujahan bahawa anak guam mereka tiada risiko untuk melarikan diri. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila nyatakan jaminan tertuduh tidak akan melarikan diri. Kami sendiri tidak boleh beri jaminan. Namun saya juga tak berani nak kata wujud risiko untuknya melarikan diri. Jadi, kita perlukan pasport untuk perjalanan prosiding. Selain syarat tambahannya itu penyerahan pasport tidak bersifat kejam, katanya. Beliau berkata syarat tuntutan cagaran itu bukan bertindak untuk menyekat hak kebebasan Naimah kerana permohonan untuk mendapatkan semula dokumen perjalanan tersebut secara sementara boleh dibuat kepada mahkamah pada bila-bila masa. Sementara itu, Peguam M. Puravelan yang mewakili Naimah berkata,
Pendakwaan tidak boleh menggunakan hujahan bahawa anak guamnya cenderung untuk melarikan diri atau tidak hadir prosiding mahkamah. Mereka tidak mengemukakan alasan yang spesifik atau kukuh ketika memohon pasport beliau ditahan. Oleh itu, perintah Mahkamah Session berhubung penahanan pasport adalah salah di sisi undang-undang dan menyebabkan pelanggaran prinsip keadilan yang serius, maka ia wajar disemak, katanya. Pada 16 Februari lalu, Naimah memfailkan permohonan dengan mendakwa alasan yang kukuh harus diberikan oleh barisan timbalan pendakwa raya untuk menahan pasportnya selain mendakwa tindakan tidak wajar kerana rutin bagi pihak pendakwaan. Pada 23 Januari, wanita itu didakwa di Mahkamah Session atas satu pertuduhan gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan tidak mengisytiharkan 12 aset harta antaranya di Ibu Negara dan Pulau Pinang Disember tahun lalu. Mengikut pertuduhan, Naimah didakwa sengaja memberikan satu pernyataan bertulis secara bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 kurungan B Akta SPRM 2009 bertarikh 8 November 2023. Notis itu dihantar kepada tertuduh oleh seorang pesuruhjaya SPRM pada 14 November tahun lalu, iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta-harta di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 13 Disember 2023. Harta itu membabitkan dua syarikat, iaitu Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd, serta dua Mercedes-Benz selain 8 hartanah membabitkan Menara Ilham dan sebuah kediaman di Bukit Tunku di sini, serta 6 lagi bangunan dan lot tanah di Taman Tunku dan Bukit Tunku di sini, Jalan Cantonment Road, Penang, serta Jalan Antinaphapan, Taman Tun Dr. Ismail di sini. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan didenda maksimum RM100,000 jika sabit kesalahan. Mahkamah Session membenarkan Naimah diikat jamin sebanyak RM250,000 dengan seorang penjamin, termasuk syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai tanpa perlu melaporkan diri di Ibu Pejabat SPRM. Pada 10 Januari lalu, Daim memohon kepada Mahkamah Tinggi di sini untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman dan mengarahkan SPRM menghentikan penyiasatan terhadapnya, isteri serta 4 anak termasuk Ilham Tower Sdn Bhd mengaitkan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Selain Daim, istrinya Naimah dan 4 anak, Asnida 63, Muhammad Wiradani 46, Muhammad Amir Zainuddin 29, Muhammad Amin Zainuddin 26, serta Ilham Tower selaku pemohon pertama hingga ke-7 turut memfailkan permohonan sama menerusi Tuan Tommy Thomas. Pada 29 Januari pula, Daim yang berusia 86 tahun turut didakwa atas pertuduhan sama membabitkan 1 akaun bank, 7 kenderaan mewah, 38 syarikat dan 25 hartanah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Untuk isu yang panas pada petang ini, tiada jaminan isteri Daim tidak lari jika pasport dikembalikan, kata pendakwa. Kita jumpa lagi. Bye-bye.